Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Maka segala nikmat yang paling besar itu adalah nikmat diberikan kepada kita kurniaan hidup. Maka hidup adalah kurniaan yang paling besar di sisi Allah kepada kita, di mana kita merasakan kita ini tidak pernah ada hidup. Yang hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyatakan, untuk mentajalikan yang ianya maha hidup tanpa dia memerlukan menjadikan segala ini untuk menunjukkan dia hidup, Allah Subhanahu wa taala itu dia maha hidup. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasai benar-benar, buangkan segala yang ada dalam diri kita ini, segala ingatan-ingatan, segala hajat-hajat, melainkan kita serahkan segala kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibaratnya kita ni berada dalam keadaan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita rasai, kita buangkan semua kedirian kita, benar-benar kita merasakan setiap hidup ataupun setiap hembusan-hembusan, setiap degupan-degupan jantung, setiap nafas-nafas yang turun naik, hadirkan bahawa kita bukan hak kita, tetapi itu hak Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak tauhid yang sebenar-benar. Disitulah nanti kita akan nampak perjalanan-perjalanan yang penuh dengan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pun dibawa kita nanti, kita akan tetap merasakan bahawa yang kita lihat adalah Allah, iaitu kebesaran, keagungan Allah, kesucian Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hingga ayat-ayat yang bermaksud kurang lebih iaitu maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, iaitu tidak lain, yaitu kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaitu hamba yang dimaksudkan abdihi itu adalah Nabi Muhammad SAW, kekasihnya. Kekasihnya yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengiktirafkan, dia sendiri mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekasihku, jadi dia masukkan dalam ayat ini abdihi, abdihi itu luas, tapi perjalanan yang dimaksudkan dalam surah Al-Isra ni adalah perjalanan agung kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kenal dirinya dan dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat dia gelaran kekasih Allah. Maka dia itu tadi maha suci Allah memperjalankan hamba-Nya tu, iaitu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk
diberkati kelilingnya untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Semuanya diperlihat dalam perjalanan agung tu tadi, Isra wal Mi'raj, dan sampai kepada Allah, dia kata linuriyahu min ayatina, linuriyahu, cahaya-cahaya menunjukkan kepada tanda-tanda. Ayat-ayat tu mana tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Jadi sempena dengan malam ni, malam Isra wal Mi'raj, kita tambahi lagi cerita berkenaan yang mana Allah tu memperjalankan perjalanan agung hamba-Nya, ya. Mana ada riwayat kata 27 malam 27 Rejab, ada yang kata 13, ada yang kata 10, ada yang kata 3. Jadi yang penting bulan Rejab, yang penting jangan kita salah menyalahkan, semuanya tepat, ya. Jadi yang bawa lebih tepat tu maknanya bukan yang lain tak tepat. Banyak memilih pada ahli-ahli tafsir mengatakan 27, ya. Jadi alhamdulillah, maka kita nak ambil faham dia tadi. Setiap kali cerita tentang Isra Mi'raj, pastinya kita akan seolah-olah merasakan itu perjalanan agung untuk Rasulullah SAW, ya. Mana itu memang itu cerita perjalanan agung Rasulullah SAW, tapi sebenarnya abdihi itu, maknanya hamba-hambanya yang betul-betul dia mana kenal diri, dia kenal Allah, dia akan menyaksikan Isra wal Mi'raj dirinya. Sebab setiap perjalanan-perjalanan itu, kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tidak akan mengakui bahawa setiap diri dia tu asra, diperjalankan oleh Allah. Contohnya lah, daripada rumah Sentul nak datang ke Ampang, perjalanan dia tu lebih kurang dalam 45 minit. Ya, dari 40 minit lah kata jam. Kalau jam pun 1 jam kan. Jadi siapa yang memperjalankan tu? Ya. Jadi kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita tahu dia lah. Dia yang memanggil kita pertama untuk datang ke sini. Dia memanggil Rasulullah SAW untuk berjumpa Allah SWT. Ya. Jadi jalan dia tu macam-macam. Jalan yang agungnya Rasulullah SAW dibawa oleh burak, ya. Jadi yang kita pula, burak kita ditukar jadi kenderaan. Tapi kenderaan Rasulullah tu jadi kenderaan kita untuk datang sini, motor ke atau kereta ke. Hakikatnya tadi kenderaan tu siapa punya kenderaan? Sebab besi yang ada pada kenderaan tu, plastik, getah, tayar, apa semua, enjin, minyak yang isi tu, kepunyaan siapa tu? Yang cantum-cantumkan ilmu siapa? Jadi mengapa kita tak nampak? Perjalanan kita juga linuriyahu min ayatina. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, beruntung kita. Jadi Rasulullah SAW itu menunjukkan perjalanan yang agung supaya umatnya mengikuti jejak setiap perjalanan kita. Itu saya ceritakan tentang kasarnya tu. Yang halusnya punya perjalanan lain lagi. Allahnya juga yang memperjalankan. Walaupun perjalanan itu perjalanan rohani, tetap juga Allah juga macam kita jadi tidur. Roh kita nak keluar, nak tidur tu kan roh keluar. Siapa yang memperjalankan? Pukul berapa? Nak masuk balik pukul apa? Dia nak bawa ke mana mimpi kita tu? Siapa yang memperjalankan? Jadi kalau Isra Mi'raj ni adalah keyakinan yang teguh, kita juga linuriyahu min ditunjukkan kepada Allah, cahaya Allah, dia yang membawa kita tentang semua yang apa pun yang sekian alam ni, alam mana kita masuk pun, alam dunia, semuanya menunjukkan linuriyahu min menunjukkan Allah Ta'ala punya kekuasaan. Allah Ta'ala punya kekuasaan. Jadi kita pegang ni. Jadi bila kita dah ada ni, ini bukan nak diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni untuk Rasulullah kata, untuk Allah Ta'ala anugerah, untuk kita juga memegang, memakainya. Mana boleh kita
Setiap perjalanan. Kalau Isra kan saya dah cakap perjalanan. Surahnya Isra. Ayatnya Asra. Subhanallazi memperjalankan. Surahnya perjalanan. Yang dalam isinya memperjalankan. Jadi saya nak ngambil air ni, siapa yang memperjalankan? Kalau kita rasa kita lagi, bahaya tu hidup tu. Mana kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi kita kena tahu nikmatnya tadi kita dengan Allah tak pernah berpisah. Jadi kalau orang tak faham, ingat Allah Ta'ala tu atas. Sebenarnya dia tidak bertempat, tapi meliputi. Dia menjadikan tempat, dia tak memerlukan tempat. Jadi kita tahu diri kita yang tak ada, kosong. Jadi yang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok, kita nyusun hidup kita supaya setiap perjalanan hidup, napas turun naik kita semua disusun oleh Allah. Naik turun napas itu, kita berfikir macam mana, semuanya perjalanan yang disusun oleh Allah. Tak ada pun perjalanan mana malaikat ke, iblis ke, syaitan ke, apa saja sebenarnya hakikatnya perjalanan tu semua Allah yang nyusun. Dan semua itu telah ada dalam pengetahuan Allah. Allah tak jadi masalah sebab dia dah berapa ribu orang, berapa juta orang masuk dalam neraka, berapa orang masuk syurga, semuanya dalam pengetahuan Allah. Siapa yang diseksa, siapa yang betul-betul kenal Allah, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni, kita faham apa itu Isra wal Mi'raj. Dia bersangkut paut dengan kita juga. Bila kita kenal diri, kenal Allah, kita faham bahawa setiap diri kita tak memiliki apa-apa. Semua dia yang menyusun. Bila semua yang kita nampak dia menyusun, maka kita melihat semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kalau kita tak dapat duduk situ, kita masih ada rasa diri kita, ada rasa kejap ada rasa Allah, kejap ada diri, kita akan hidup kita gitulah. Kejap yakin, kejap tak yakin. Masih lagi kita rasa kipas tu berpusing, kita nampak current yang gerakkan. Kita tak nampak, terus kita nampak kipas pusing, kita nampak Allah yang memperjalankan. Terkelip mata, apa yang kita nak fikirkan, semua pengetahuan Allah semua. Dudukkan di situ. Tapi itu saya cakap tadi, kalau kita tak mematikan diri, Rasulullah kata matikan diri kamu sebelum datang mati. Jadi wali-wali Allah dulu semua dia pakai pakaian ni. Tak usah cerita sahabat Nabi lah, memang dia nampak depan mata Rasulullah tu gitu, tak ada diri. Jadi waktu tu dia boleh bawa berjalan ke mana alam pun dia tetap mengisra. Jadi Isra Mi'raj mengajar kita supaya bukan aja kita tu Nabi besar, cerita yang besar agung, perjalanan agung, kita pun ada perjalanan Allah bagi juga. Tapi kita kena kenal diri, kenal. Maknanya bila kita kenal diri, kita tidak ada, baru kita tahu setiap detik-detik nafas turun naik kita, hidup kita, semua kita nampak, semua Allah memperlakukan. Dan kita nampak semua takbir daripada dulu bila-bila pun akan datang, semua takbir Allah dan juga takdir Allah. Bahagia kita duduk situ. Ada orang dia kata kalau kita duduk macam tu nanti kita tak boleh buat apa, duduk diam ya. Dia tak faham. Memang betul pun kau tak ada, kau kena duduk situ sebab selama ni kau tak bergerak apa-apa. Yang kau bergerak ni, kau rasa kau tu kau angan-angan. Yang kau boleh berfikir, yang kau boleh bercakap, yang kau boleh mendengar, yang kau boleh apa saja pun, itu semua susunan Allah. Engkau ya perasan, kau kata engkau buangkan diri kau. Selagi kau tak buangkan, kau akan berada di dalam kerugian sebab kau rasa ada engkau. Itu yang menyeksa engkau, itu yang akan membebankan, itu yang menyebabkan engkau membuat hijab dengan Allah sedangkan Allah tak pernah menghijab. Itu yang buat engkau kadang kerugian, rugilah, buang. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqad.
baru dia naikkan wa rafa'na laka dzikra. Kalau engkau datang jumpa Allah macam-macam, dia tak akan, engkau akan tak jumpa. Tapi kalau kau datang tu betul-betul nak Allah, macam Isra Mi'raj Rasulullah benar-benar Allah kan, dia akan menemui kesempurnaan yang dikatakan dinding tauhid. Ya. Selagi kita tak membinasakan, kita tak hilangkan segala-gala dalam diri kita ni, kita masih rasa ada lagi kita yang gerakkan tangan kita yang angkat ni, ataupun kita tak berfikir yang gerakkan kita Allah. Pasal kita tak belajar. Bila tak belajar, kita rasa macam kita ambil ni, kita tidur, kita minum kehidupan kita tak ada rasa Allah. Ya. Kita tak hargai. Nanti bila jangan sampai dah sakaratul maut, dah tercungap, dah kita dah tak nampak apa, nafas kita tak dah macam tercungap-cungap, baru kita tahu, ya Allah engkau lah. Masa tu dah tak guna dah. Dah tercungap-cungap, dah sampai kerongkongan dah, baru kau nak kata. Rugi. Jadi alhamdulillah waktu sekarang ni kita betul-betul matikan diri sebelum datang mati, kata Rasul. Itu orang yang beruntung. Rasulullah kata itu ya, nak jadikan kita betul-betul faham, banyak kita mati. Mati tu maknanya kita duduk, kita rasakan diri kita tak ada, yang adanya ya Allah. Baru kita terasa yang masuk embusan tu daripada Allah. Tapi kalau rasa kita dah hidup ni, kita nak tak buang, kita tak matikan diri kita balik, tak cari jalan macam mana yang dikatakan Rasulullah tadi, matikan diri kamu sebelum datang mati yang sakarat yang betul-betul. Kena jumpalah ahli dia. Ahli dia tu tadi, dia dah merasakan malaikatul maut datang. Macam mana cara dia dah tak ada apa dah. Diri dia di hadapan Allah tak punya apa-apa dah, macam tu, menyerah je. Macam mana kau nak buat, aku buat dia, ya Allah. Peringkat dah. Baru dibagi balik, hidup balik, baru dia rasakan tadi setiap hidup dia tu bergerak, kudrat dia, semua Allah Ta'ala menyerah. Baru betul. Tapi engkau ni belum dapat lagi. Kau dudukkan dengan orang yang begini, yang dah dapat mati sebelum mati. Jangan cakap susah dulu. Kalau kau tak jumpa orang begini, kau tak tahu, kau hanya sebut dia matikan diri sebelum mati. Engkau solat pun kau ada rasa diri kau lagi dalam solat tu, maknanya kau takkan khusyuk. Sebab takbir atau ihram tu dia babit keadaan mati diri. Yang ada hanya Allah. Tapi engkau tak pernah rasai yang dikatakan mati sebelum mati itu tadi, engkau tak akan menemui. Siapa yang datang waktu engkau tadi sakaratul maut, siapa yang datang waktu tu, dan keadaan kondisi engkau tu tadi, keadaan kondisi engkau di mana Allah menunjukkan bahawa memberikan kau rasa macam mana, ibaratnya lah engkau tenggelam di dalam air, kapal pecah, tinggal tenggelam, naik, tenggelam, turun, nyawa kau di hujung tanduk tu. Ibaratnya kau tak ada siapa-siapa yang dapat menolong. Ibarat tenggelam timbul. Bagaimana cara dia? Cara situasi tu tadi Allah bagi. Engkau dah tak ada rasa diri kau dah. Harapan kau tak ada, kau dah tengah laut. Hidup macam mana kondisi saat itu? Takkan kita tak boleh bayangkan. Tak apalah kalau kita tak boleh bayangkan. Ada situasi lain yang Allah bagi. Tu macam-macam cara Allah bagi. Tinggal lagi kamu tak ambil cerita, tak tahu. Nak khabarkan bahawasanya itu makam tu kamu kena, Allah ajar kamu. Keadaan tu macam contoh kamu kena serangan jantung. Macam dah sedar tu macam hidup balik. Tapi kamu tak ambil iktibar bahawasanya sebenarnya engkau kena duduk situ masa di saat engkau tak boleh bernafas itu. Nafas kau dah duduk kat luar, sakit jantung contoh. Di waktu tu kamu kena dudukkan masa kamu sihat tu. Sebenarnya gitulah diri kamu tak punya. Waktu tu kau kena duduk tu.
Itu Allah Ta'ala ajar langsung. Tak ada alasan. Allah bagi ingat kita special tu. Di saat kita dah betul-betul waktu tu jantung kita tak boleh nak pump lagi, oksigen tak naik kepala, dia bagi kita situasi tu, ingatlah balik, jagalah situ, duduk kat situ lah. Sebenarnya kita macam tu lah, nafas kita kat luar, nyawa kita kat semua di tangan Allah. Masa kita ni sedar, masa hidup ni kita kena, baru kita akan nampak kebesaran Allah semua dalam diri kita, di mana kita nampak semua kekuasaan Allah. Itu dikatakan mati sebelum datang mati. Sahabat-sahabat semua Rasulullah dah test, semua dah lulus. Masa dia ajak perang semua nak pergi. Kita nak ajak perang pergi 10 kali. Sebab isteri aku ada, aku punya harta. Itulah gagal nama dia. Ada ya alasan nak pergi menuntut ilmu ni pun susah. Ilmu ni sangat-sangat penting pun kita nantilah, aja ya alasan kita. Sibuklah, itulah, ada je. Buatlah suka hati kau, sibuk macam mana pula. Tapi bila benda penting untuk nafsu kau, tahu pula kau nak ijaz. Boleh datang. Ini projek besar ni, mesti boleh datang. Dunia punya hal yang kecil ni kau boleh nampak besar. Yang ini kau tak nampak besar. Kau tak nampak ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, ilmu yang paling tinggi, besar, hebat ni daripada darjat dunia dan seisi-isinya. Kan? Kau tak nampak. Tu. Ataupun buat tak tahu ke? Kan? Bilanya kau nak bertindak, kau dapat kalahkan ni semua dunia seisinya. Kalah dengan perempuan, kalah dengan harta benda, kalah dengan darjat, kalah macam-macam, kalah. Bila tu nak dengan Allah tu. Bila kau dah dengan Allah, nanti baru kau tahu rupanya hari aku tertipu dengan cepatlah, jangan sampai nanti nyawa dah sampai syaratul maut baru kau nak aku nak beriman dengan aku tak nak olok-olokkan cerita ni lah, aku nak tu. Peluang Allah bagi masih selagi hidup ni, inilah kemuncak dia paling hebat, paling best. Okey, bagi salam. Yelah, ya, cucu baik. Ya, baik. Okey, lain kali. Ya, okey. Alhamdulillah. Bila seseorang yang dah dipilih ke sini ke jalan ni, dia dah nampak apa ni. Ahli tuju dia tak dia lebih best di sisi Allah. Jadi Rasulullah tu Isra wa Mi'raj, bila dia sampai tempat yang tujuan yang asalnya, ibaratnya gitu, malaikat pun tak dipanggil. Maknanya menunjukkan malaikat sendiri pun belum kenal kepada Allah. Dia sekadar dinding yang tu tadi yang dibagi masuk ani Rasulullah. Malaikat kata dia pun tak boleh masuk. Dalam tu hijabnya cahaya, dia pun daripada cahaya tak tahan. Hanya kau yang Muhammad, special. Kau seorang je yang maka dia bagi, dia letak situ. Rasulullah pula dia bukakan hamparan-hamparan yang indah-indah untuk sambut kekasihnya. Jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dia macam mana disambut, ibarat gitu. Jadi sebenarnya bila orang dah kenal diri, kenal Allah, dia nak serahkan diri dia kepada Allah, tu nama kekasih Allah. Maka Allah tu siapkan hamparan orang yang kenal diri, kenal Allah ni. Allah sambut gitu, tak ada. Kalau raja lah sambut kita tak hebat lagi. Tapi kalau Allah sambut kita untuk kita nak serah diri pada Allah, nak supaya kita ni seperti dikatakan Rasulullah seperti dua anak panah rapat gini, Allah dengannya, kekasih dengan sekasih, dan lebih rapat hingga hilang. Lebih rapat, faham lah. Maknanya itu yang dikatakan Rasulullah SAW, Muhammad aja yang sampai kekasih. Faham tak? Maknanya bila sampai lebur. Jadi kita nak sampai kepada Nur Muhammad tu tadi, supaya kita pun lebur. Maknanya siapkan, Allah Ta'ala siapkan hamparan orang yang nak serahkan diri dia. Beruntunglah dia. Cerita tu hari saya dah ceritakan macam mana daripada Masjidil Haram daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, macam mana dia Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Ta'ala sambut malaikat kiri dan kanan dengan wangi-wangian, dengan diberkati kelilingnya.
barakna, diberkati, barakna, keliling, diberkati. Jadi sepanjang perjalanan kamu orang kata daripada Sentol ke sini, kamu duduk perjalanan agung ni, maknanya kamu sentiasa memberikan barakna di keliling. Kamu pegang benda ni, keyakinan ni tadi kan. Kamu daripada mana-mana pun, jauh ke dekat, semuanya malaikat-malaikat kalau diperlihatkan kiri kanan menyambut. Sebab kamu nakkan kamu tak ada nak lain kan. Rasulullah pun dipanggil, dia tak nak lain, dia nak itu kemuliaan yang tak ada kemuliaan. Bila dah Allah Ta'ala tadi suka pada hambanya kan. Sebab kita tak ada lain, kita nak cerita sini. Tak ada, ada cerita projek ke? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada cerita apa pun kat dunia ni, tak ada. Kita cerita semata-mata nak pulangkan tak ada diri kita, nak Allah sambut tu lebih meriah. Dia kalau boleh semua malaikat dia lihat. Kan saya dah bagi tahu kan. Bukan saya nak lebih-lebihkan, tapi ini Allah sendiri suka, bukan Nabi Muhammad sendiri jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni maknanya bukan sekadar kita nak dengar Rasulullah SAW. Abdihi itu luas, hambanya. Jadi hambanya yang macam mana? Yang kenal diri, yang kenal Allah. Maknanya dia diperjalankan oleh Allah SWT. Sampai sesampainya tadi kepada Allah, maka dia buat oleh Allah Ta'ala hamparan. Maka itu dalam solat, bila sampai duduk di hamparan tu, Rasulullah SAW berhadapan dengan Allah, rapat begini, rapat begini dah hingga rapat lagi. Rasulullah puji, nampak keindahan Allah, nampak kesempurnaan Allah, sampai Rasulullah kata, engkau ya Allah bagi kemuliaan kepada Adam, pada nabi-nabi yang lain. Rasulullah sebut yang kemuliaan lain. Itu aku bagi kemuliaan ni, Rasulullah kata. Aku bagi pada Adam, aku bagi Ibrahim, aku bagi Ismail, semua aku bagi kemuliaan. Tapi engkau, kemuliaan kau adalah yang paling agung daripada sisiku. Nampak? Kalau Adam tu daripada aku tempa daripada diriku kan, maknanya berbentuk macam tu. Maknanya bukan Adam tu bentuk diri Allah, bukan. Maknanya Allah Ta'ala punya planning bentuk kan. Dan engkau lebih mulia lagi ya kekasihku, sebab engkau ni berasal daripada nur cahayaku. Subhanallah. Maknanya Rasulullah SAW itu berasal daripada nur wajah. Jadi kalau kita tiap lihat Rasulullah tu, kita lihat nur wajah, melihat Allah lah kita. Begitu sekali apa kemuliaannya, untungnya umat Muhammad. Tapi kalau kita tak faham juga kan, kita nampak dunia ni lagi besar. Itu saya cakap tadi semalam. Apa yang dia kata, al-malu wal banu zinatul hayatid dunya wal baqiyat salihatu khairun darabika sawaban wa khairun amal. Al-mal atau benda apa semua kat dunia ni semua zinatul hayat, perhiasan ni kat dunia ni semua. Yang lebih bagus amalan tu yang tetap adalah demi wajah Allah, amalan soleh tadi. Jadi beruntung kita masih dipilih oleh Allah, duduk, dan siapa yang dengar ni betul-betul pakailah. Setiap kita ke mana-mana, bila kita dah kenal diri, kenal Allah, seperti Rasulullah memberi barakna. Memberi maknanya sesuatu barakna ni memberi keberkatan kepada semua. Sebab kita dah tenggelam, tak ada kita dah. Jadi kita mana pergi akan memberi rahmatan lil alam. Tak ada kerja lagi mulia dah. Kita nampak semua ni, semua Allah Ta'ala punya kuasa. Semua ni kita, kerja kita nak bagikan kebaikan. Baik perjalanan kita tadi pun dah keliling kita dapat. Apatah lagi kita doakan, kita tajaliat yang lain yang Allah Ta'ala suruh. Perjalanan hidup kita pun memberi barakna dah. Kita duduk kedai ni, seluruh kedai ni dapat barakna. Berapa ramai yang ada kan? Baik tumbuh-tumbuhan, baik apa saja makhluk Allah, semuanya
merasa suka dengan kita, bahagia dengan kita. Sebab Allah dah memberikan kepada kita kemuliaan. Bila kemuliaan tu akan kita sebarkan. Apa kita sebarkan? Barak. Nah, memberi berkat. Itulah dia. Bukan kita memberi berkat, tapi Allah memberi kemuliaan untuk kita. Allah memberikan kepada kita sesuatu yang rahmat di sisi Allah. Jadi kita gunakan tu untuk memberi keliling kita. Itu yang tak ada lagi yang lebih indah, lebih. Kita sentiasa maknanya tenggelam, tak ada kita. Kita rasa Allah. Hingga kan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap, apa rahsia sir kita, semua dia belaka. Tak ada lagi. Kan cakap tadi kan, semuanya dah dia yang nyusun. Hidup kita ni dah tak ada hidup. Tapi mengapa hidup? Hidup tu menunjukkan dia yang hidup. Tadi kata kau tak ada, ni cakap kalam. Jadi semua kita tu dah, waalaikumsalam, kita dah ikat mati. Kita dah, makna ikat mati, diri kita ni dah menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita ikat mati, tak mau lagi keluar-keluar. Kita nampak dia sah, dan kita melihat dengan penglihatan dia, kita berkata dengan perkataan dia. Tapi itu saya cakap tadi, harus merasakan mati yang dibagi tadi. Mati dah terkeluar kita, nafas kita dah tak ada. Waktu tu kita kena kita kena nafas kita terkeluar, ataupun kita tercungap dalam laut, ataupun sakit jantung, atau apa pun jenis dia bagi. Kita tinggal dalam hutan sesat, tiba-tiba tak ada satu pun pertolongan kita. Contoh gitu dia bagi rasa, dan macam-macam lagi. Kita ingat tu, dan kita duduk di situ, walaupun keadaan itu telah diselamatkan Allah, kita tetap ingat itu. Yang kita mesti duduk keadaan itulah sebenar keadaan kita. Contoh yang saya bagi, contoh yang paling jelas dan nyata, waktu kita tidur, roh kita keluar. Roh kita keluar, kita mimpi. Mimpi tu kita boleh tak ada daya upaya? Kan? Kita bawa sifat yang kita bawa tu tetap Hayyun, Alimun, Qadirun, Muridun, Sami'un, Basirun, Mutakal. 7 yang diulang-ulang dalam mimpi kita. Tapi dalam mimpi tu kita tahu kita tak mampu nak buat apa-apa, betul? Semua diatur kan dalam mimpi. Bila kita bangun balik, tapi kita rasa wah hidup, kita pula rasa hidup balik, betul? Itu angan-angan kita. Yang dalam mimpi tu betul. Jadi kita kena duduk dalam mimpi. Sebenarnya kita semua diatur oleh Allah. Hidup kita tak memiliki hidup. Hidup kita diatur oleh Allah. Jangan rasa engkau ada punya hidup. Itu dalam mimpi. Hari-hari kita tidur. Ambil pelajaran daripada situ. Yang kita tidur tu sebenarnya tu original. Dia yang susun kita. Sampai dalam mimpi kita rasakan dia yang kontrol kita. Di luar mimpi jaga balik pun kita tetap dalam keadaan. Dan rasai bahawasanya kita kalau dalam itu maknanya kita dengan dia, maknanya tak ada kita. Dan kalahkan yang lain-lain. Maknanya kalau kita rasa kita nak ajak sesuatu, kita tak dapat, kita kena kata, ya Allah itu tak dapat, tak apa, janji engkau terlebih mustahak daripada apa saja. Ataupun keindahan yang kita nak tak dapat, tak apa ya Allah, engkau tu tukar. Jadi kan tadi hidup yang tadi kita rasa mula-mula kita belum kenal Allah, belum matikan diri. Jadikan hidup tu tadi hidup yang makna penipuan kita menutupi Allah yang hidup. Bila kita dapat ni, barulah dia masuk balik hidup tu. Daripada kita dah keluar mati, dia masukkan balik hidup kita. Kan? Jadi kita rasa hidup tu dia. Dan semua yang kita lihat semuanya, kehidupan ni adalah menunjukkan macam tu. Betul. Itulah Isra' Mi'raj. Itulah perjalanan yang agung yang Allah Ta'ala nak bagi tahu. Bukan abdihi, itu bukan Nabi Muhammad SAW aja. Abdihi, hamba-hamba dia bila kenal aku, kenal diri, dia akan dapat yang dipanggil abdihi. Bukan senang nak dipanggil abdihi kan. Tu makam dia tadi. Hanya orang betul-betul kenal diri, kenal. Taklah saya cakap susah dan taklah saya cakap senang. Tetapi memang Allah menghendaki kita gitu. Dan memang tetap sepatutnya kita gitu. Tak ada alasan mengatakan susah ataupun tak ada lah kita mengatakan mudah sangat. Tetapi Allah memang menghendaki kita dengan dia.
Jadi tak ada alasan kita kata susah. Allah takkan memberati, dia takkan bagi hidup kita beban, dia akan bagi kita ikut mampu kita. Rasulullah tu mampu begitu-begitu dia punya. Kitanya yang penting kita dengan Allah, kenal diri, kenal Allah. Jadi jangan nak pergi tinggi darjat yang itu Allah nak letakkan darjat apa tu tak apa. Yang penting kita dengan yang paling penting, kita tak ada darjat paling bawah pun tak apa. Yang penting kita dengan dia. Ingat tu jangan kita pula kata aku nak mencapai ni. Jangan. Yang penting mencapai dia, kita dah rasa Allah tak ada, kita cukup dah tu. Jadi soal nak tinggi rendah tu dia punya Allah Taala yang tahu. Kita betul-betul dapatkan kita mati sebelum mati tu Rasul wali Allah tu semua pakai itu tu. Dalam hidup wali-wali Allah semuanya dia pakai kalau tidak dia tak akan dapat darjat innal auliya Allah la haufun alaihim walam. Dia tak ada rasa risau, tak ada rasa apa masalah dunia pun dia tak risau sebab dia ada dia kata itu tak dapat tak apa dia dia tak ada risau. Itu semua aulia Allah, wali Allah mesti gitu. Kalau ulama maknanya dia takut. Kalau di sisi Allah dia harus takut tu juga termasuk dari bahagian mengenal diri, mengenal Allah. Ulama pun yang betul-betul ulama dia mesti takut dulu baru ulama. Kalau dia tak ada kenal diri, tak kenal Allah, macam mana dia nak takut? Betul? Dia sebut nama Allah pun dia tak bergetar, macam mana? Sebab Allah tu menyebutkan bahawa dia hidup. Allah tu hidup. Jadi kalau kau rasa engkau ada, engkau hidup, Allah pun hidup, itu makna kau tak betul. Dia hidup tu mesti dia yang menyebutkan dia yang hidup, bukan kita. Macam kita ada dua lagi. Jadi nak jadi ulama tu kena gitu. Maknanya kau automatik kau kenal diri, kenal Allah, engkau takut pada Allah, engkau disebut ulama. Automatik engkau warisatul am, engkau mewarisi am. Tapi kalau engkau banyak ilmu tapi kau belum kenal diri pun Allah, engkau hanya alil kitab. Jadi kita kena pandai membezakan antara ulama dengan alil kitab. Iblis alil kitab kan? Iblis alil kitab. Dia bukan ulama. Dia bukan orang alim, jangan. Dia hanya alil kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kafir tak orang yang ahli kitab. Tapi kalau orang yang takut, yang kenal diri, kenal Allah, itu ulama. Ulama tu apa? Dia alim, dia tahu Allah Taala. Dia kenal diri, kenal Allah. Jadi itu Allah. Kita nak Allah yang menilai dan Rasulullah yang menilai. Bukan makhluk yang nilai. Dia ni PhD ada banyak. Bukan saya rendahkan. Belajarlah PhD banyak mana. Tapi kau harus di sisi Allah, kalau nak digelar alim atau di sisi Rasulullah, mesti mengenal diri, mengenal Allah. Setiap kau nak bergerak, kau dah tak ada rasa diri kau, wa ma ramaita, kau kenal Allah lah tu. Tapi kalau kau tak kenal Allah, engkau hanya letakkan makam Allah Ta'ala tu pada situasi-situasi tempat. Kau tak 24 jam kau merasakan Allah semua. Kalau kau dah kenal diri, kenal Allah, kau takut pada Allah, setiap apa kau buat semua kau rasakan Allah. Kau takut ada diri engkau, baru engkau ulama. Minta maaf saya cakap, saya bukan nak rendahkan ahli-ahli kitab ke apa, tak ada. Saya nak mereka ni duduk betul-betul. Sebab dia dah ada kitab, ada banyak. Sebenarnya kalau dia dapat kenal diri, kenal Allah, lagi mantap, lagi kuat umat Islam nanti. Dia akan bawa manusia, anak-anak murid dia ke arah mengesakan Allah. Bukan sekadar menghafal kitab aja. Bukan sekadar PhD je. PhD dia dengan kenal diri, kenal Allah, dia akan jadi Islam, umat Islam akan jadi kuat. Kalau dia pegang PhD, pegang kitab aja banyak-banyak, tapi Allah dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu banyak tengok umat Islam kata Rasulullah lembik. Lembik sebab apa? Dia tak takut dengan Allah, dia tak betul-betul kenal diri, kenal Allah. Jadi orang yang banyak-banyak kitab PhD, dia tak mengajarkan, mengalir kepada, dia masukkan tadi setiap ayat-ayat Allah tu dia mengalirkan kepada Allah. Bukan pegang pada kitab, pegang pada yang menjadikan kitab tu Allah. Wal Quranil Hakim. Quran, kebenaran Quran ni, hak Quran harus dengan hikmah tu apa? Kenal diri, kenal Allah. Hikmah tu Allah. Hikmah tu bukan maknanya Quran tu kita ikut kepala kita. Apa yang tu kita ikut kita punya nafsu fikir. Quran tu harus hikmah, iaitu kenal diri, kenal Allah. Kita laporkan kat mana ayat ni, masalah ni sekarang macam mana ya Allah.
Tapi kalau kau tak kenal diri, kenal Allah, kau akan terus refer pada Quran. Bukan saya kat Quran itu tak betul, tapi kau terus refer, kau tak tahu siapa yang menjadi Quran itu. Hak Allah, Allah suruh tanya dia dulu, baru hikmah tu tanya Allah. Wal Quranil hakim tu, bijaksana tu kepada Allah. Quran ni harus digunakan dengan bijaksana. Bacalah Quran banyak mana, tapi bila kena situasi kita kena mohon pada Allah. Kat mana aku nak letak ni ya Allah? Fatwa ni pada keadaan sekarang ni, Covid ke apa, macam mana aku nak letak diri aku dulu ya Allah? Ni ayat dia, ayat Quran ni untuk kita lah kan. Tapi untuk ramai-ramai macam mana pula ya Allah? Ramai-ramai lain dia bagi pendapat lagi, fatwa Allah Ta'ala kan? Untuk kita pegang ni. Untuk yang lain kita pasal perhubungan dengan makhluk ni, dia bermakai-makai kemampuan kan. Jadi Allah bagi macam ni pula. Oh cantik. Untuk hablum minallah wa hablum minan makhluk. Macam mana dia dipecahkan? Untuk kita mungkin lain. Untuk orang lain mungkin kita nak bagi dia supaya rata, boleh pakai semua. Lain lagi fatwa dia. Jadi semuanya hikmah kena kepada Allah. Dia mengajar kita, Isra wal Mi'raj ni mengajar kepada kita perjalanan, setiap perjalanan hidup kita ini adalah Allah yang memperjalankan. Tetapi kita menutupinya. Bila kita tak kenal Allah, tak kenal diri, kita menutupi dia, kita rasa kita yang menyusun hidup kita. Jauh betul, tersesat kita. Itu dia kata tadi, kita tak nak jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak nak jalan yang, tapi kita tak faham apa tu sesat. Sesat tu kalau nak lebih tepat dah ni, tak maaf dia cakap, kau ada rasa diri kau ada Allah tu sesat dah. Mana boleh ada dua? Wala yusyrik bi ibadati rabb. Dalam kau ibadah pun boleh sesat Allah Taala. Sebab kau rasa kau yang buat. Allah di depan. Betul. Tapi kalau kau betul-betul kepada Allah, kau dah tak rasa semuanya dia, engkau pun dah tak ada. Dia je semata-mata, menyembah diri je, baru betul. Banyak orang di saat ni dia membelakangi, dia merasakan kita pun ada kuasa, Allah pun ada kuasa. Susah dia nak alih sebab dia dah berpuluh tahun dia duduk situ. Dia kata Allah kena suruh kita usaha. Dia tetap kata dia ada usaha tu daripada dia. Ya Allah, usaha tu pun daripada siapa? Kau biar betul lah ngaji tauhid tu, biar betul-betul sampai dinding tauhid lah. Ngaji tauhid ni main hafal-hafal ni tentulah jadi dah. Mana boleh tauhid tu dihafal? Tauhid tu bukan dihafal, tauhid tu amalkan dalam kehidupan. Setiap detik nafas kita turun naik, dia aja. Tu tauhid lah. Bilal bin Rabah ada ilmu tinggi ke? Dia baru masuk Islam, Rasulullah ajar apa? Ahad je. Dia sebut ahadun ahad, tak ada lain kau yang kita banyak-banyak ilmu pula tak boleh pegang pula satu ahad. Ke mana lebih baik? Nak pegang satu Allah tu atau nak banyak-banyak kitab? Allah pandang pada pegang kita tu, automatik ilmu lain datang. Tapi kau banyak-banyak tak bermanfaat sebab kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Kau berbangga dengan kalimat-kalimat kau yang konon-konon ke, kalimat-kalimat kau ni daripada orang-orang yang suci. Tapi engkau sendiri tak suci, mana boleh. Engkau aja menyebut nama Allah dalam keadaan tak suci. Apa tak suci tu? Engkau ada diri engkau. Kau sebut tu ada kemauan. Aku dapat sebut nama Allah ni, nanti ganjaran apa ya Allah? Itu tak suci dah. Jadi tak seronok kau sebut nama Allah, tak bergetar hati kau, tak rindu hati kau pada Allah. Sebab betul pasal dia kata alam nasrul, buang betul-betul. Ada satu pun tak boleh. Ada satu keinginan pun tak boleh. Dia aja semata-mata. Ahad dia betul-betul. Kan? Tu. Dapat titik tu, kita buka. Kita pancar. Semua. Jadi pendengaran yang baik, jadi penglihatan yang baik, jadi kalam yang baik, jadi nur kelihatan. Nur aja menyuluh semua. Nampak Allah semua, dia menyuluh. Dia Allahu nurus sama. Ya, bahagia hidup. Itu cakap tadi. Tak ada yang maknanya pahit lagi. Rasulullah kata, siapa dia ya Rasulullah? Orang yang sentiasa betul-betul kenal diri, kenal Allah. Dia yang mengesahkan Allah. Dia yang manis, tiada pahit hidup dia.
Kerana dia tak nampak lain lagi dah. 24 jam diri dia. Dia cerita dengan orang pun ajak orang kepada dia. Dia tak mau orang pandang lihat wajah dia. Dia nak orang pandang wajah, lihat wajah orang. Dia nak apa, orang dengar cakap dia bukan perkataan dia. Dia nak ada orang masuk ke telinga orang, perkataan Allah masuk. Yakin. Semua dia nak, maknanya dia berusaha untuk sentiasa menjaga jangan ada diri dia. Dia takut sedetik pun ada nak rasa diri dia. Sebab dia dah jumpa tempat yang paling nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika. Tak ada di sisi Allah lah yang paling nikmat. Kalah nikmatnya. Dia dah jumpa dia, Allah dah ngerahmat Allah bawa ke tempat yang itu. Dan memang Allah pun sentiasa menunggu dah lama dah sebenarnya. Engkau yang lambat masuk. Tak apalah, yang penting dah dapat masih hidup ni. Allah dah lama tunggu dah. Kita ni terkebil-kebil macam-macam Allah tunjukkan perumpamaan amsalalin nas. Manusia buat bodoh ya. Nantilah besok ni menipu lagi gini. Ada ya dia punya alasan-alasan nak berjadalah, nak apa? Berdebat-berdebat. Nak berbalah-balah ada je. Ya. Supaya kita dapat jauh dalam majlis ni macam-macam dia berbalah. Dalam hati dia lah dia lawan-lawannya. Apa? Kita kejar dunia dulu lah gitu. Dalam hati buat apa kita duduk dengan si Ajih ni? Cerita Allah Taala je. Kita kat dunia kita belakang kita dia cakap macam tu lah, depan kita dia tak berani sebab kita akan bagi jawapan yang tepat ya. Yang kau idam-idam kat dunia ni sebenarnya kau kejar tak akan dapat. Dapat pun kau tak akan puas. Isi-isinya pun kau tak akan puas. Ya. Yang puasnya dengan Allah memang naluri kau gitu Allah jadikan. Cantiknya Allah Taala ciptakan ni, engkau robah, engkau tutupi tadi. Ya, jadi tak ada alasan nanti kau nak beralasan depan Allah, ya Allah aku tak dapat hidayah, mengapa engkau takdirkan aku? Jangan salahkan takdir. Tak boleh salahkan takdir. Takdir Allah tu dah memang selalu kita ni dengan dia. Sebab dia selalu dengan kita. Tu takdir Allah. Tu maknanya dia panggil qada, betul? Qada tu takdir ketentuan Allah. Allah Ta'ala dia kata dalam surah Isra wa qada rabbuka alla ta'budu. Dah tetap wa qada rabbuka, aku selalu dengan kau, kau ada selalu dengan aku. Alla ta'budu, ikut sistem aku 24 jam. Jangan merasa ada diri kau napas turun naik apa semua kau rasa Allah semua. Nyawa kau semua tak ada, semua dia punya semua. Tukar sampai kita dapat tu. Ya Allah, nikmatnya ya Allah. Untunglah sampai di dunia dah dapat. Ini kata Rasulullah dia aku utus sebab dia dapat berita gembira. Apa berita gembira? Dia kenal aku, dia kenal diri dia Muhammad. Maka dia dapat berita gembira, dia aku suruh turun balik hadis, sampaikan berita gembira dengan aku tadi. Cerita tentang kenal diri, kenal. Tapi sampai kat kita dah salah. Dia masukkan ilmu dulu dia. Bukan saya cakap ilmu tu tak betul. Belajarlah ilmu, tapi ini kena pegang. Ni kan saya cakap wadah ilmu. Ilmu makrifat, ilmu tinggi macam mana pun kena ada wadah. Wadah dia mengesahkan Allah. Jadi masuk ilmu tinggi macam mana pun tetap mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah je, tak ada kita. Saya dah bagi tahu itu je. Bukan saya cakap kau belajar ilmu ni saja, kata ilmu-ilmu lain ni tak payah belajar. Bukan. Saya cakap belajarlah. Tapi bila kau tak ada wadah ini, kau tak buat dulu bekas nak masukkan, nanti rosak diri kau. Kau mengaku kau Allah ahli marifat, akulah dapat ganjaran besar. Kau mengaku ada diri kau lagi. So marifat pun masih ngaku diri lagi. Dia kena hilangkan semua. Siapa yang bagi makrifat tu? Kalau kau kata kau punya makrifat tu daripada mana? Kalau kau kata kau sebut nama Allah, kau ingat Allah, siapa yang bagi kau ingat? Tak kena menunjukkan dia mengingat diri dia. Kau jangan mengaku kau yang ingat Allah. Tu saya kata tadi, hilang tak ada kita, dia aja. Jangan banyak cerita. Kau banyak cerita nak berbalang-balang kau pun ada lagi enggak. Tak boleh, ada dua. Jangan. Qul huwallah. Itu nikmat yang paling besar. Alhamdulillah ni malam ni Isra Mi'raj. Jadi kita buka pertanyaan perkongsian siapa yang ada nak simpan itu hari lagi nak tanya tentang apa perjalanan agung Nabi Muhammad SAW. Tadi saya dah jelaskan itu jelas dah telanjang habis. Setiap perjalanan kita juga Isra wal Mi'raj, Asra Allah yang berjalankan, dekat ke jauh ke ni nak angkat ni pun semua Allah yang berjalankan. Kan? Sebab kalau dia tak bagi kita rasa
untuk ambil. Tak ada kudrat langsung kita nak. Dia yang berhajat tu tadi dia supaya dapat dia dengan dia, asyik dengan dia. Tak ada lain. Oh, aku minum air ni jadi berkhasiat lah, aku jadi kuat. Bukan jadi kuat, percaya iman lah, bertambah yakin kepada Allah. Bukan jadi kekuatan aku nak lawan orang, bukan. Jadi kuat iman, cahaya iman yang kadim. Bukan aku makan rasa ni, aku makan siapa yang memberi rasa supaya aku terus mengesakan Allah. Dijadikan sedap teh ni tadi, aku pulangkan balik yang menjadikan sedap teh tu lebih sedap. Oh, sampai dinding tauhid baru selesai titik. Jadi apa saja pun duduk di situ. Bukan tauhid tu di mulut, bukan tauhid tu la ilaha illallah beribu kali, bukan saya cakap tak boleh, tapi fahamilah. Maka dia akan on aja tanpa disebut, dia on aja, tak ada diri. Itu dah tauhid lah tu. Jangan orang tu dah sense on kau, mengucap 2 kalimat syahadat. Orang tu dah on dah, engkau yang tak faham lagi. Orang tu dah sense on dah, tak ada diri. Kau suruh dia la ilaha illallah, suruh hilangkan semua yang ada hanya Allah. Orang tu dah memang keadaan dia tak ada. Kan tu pasal jangan salah faham jumpa orang yang yang begini, jangan kau suruh. Apa wali Allah nak kena pancung dah. Apa permintaan kau, tak ada. Aku dah cukup dengan Allah. Baik, engkau mengucap 2 kalimat syahadat. Yang tukang pancung tu suruh dia mengucap pula. Apa perlu aku nak mengucap? Aku dah mengamalkan dia. Engkau pancung je lah aku. Engkau yang tak faham mengucap apa. Syahadat. Itu tadi. Kita dah on aja. Dah orang kata dah ahadun jati, wahidun jati. Kun jati, jati bismillah. Mana kita dah sejati dia je. Alam apa pun kita dah kun dah jati dia je. Ahadun jati, wahidun jati. Kun jati, jati bismillah dah. Awalu akhiru zahiru batun dia aja dah. Tak adalah wah semua dia. Kita dah disampai makam Allah tu, dah bagi makam yang Isra wa Mi'raj yang Rasulullah dah sampai. Itulah makam dia. Dia dah makam asyik. Keasyikan dia tu, kerja dia adalah mengesakan 24 jam bagi gitu. Dia tak mau lain dah. Dia turun baik itu untuk merendahkan diri, untuk membawa manusia. Dia kata lakul innama ana, aku sama macam kau. Disuruh Allah Ta'ala cakap gitu. Namun mislukum yuha ilayya. Anama ilahukum ilahun. Bijaknya tadi. Jangan kita dah sampai ni kita tak nak campur orang aku. Jangan. Kita kena kesian orang lain. Kita kena tugas kena bawa. Tugas Rasul. Pesuruh Allah. Kita jadi Rasul. Yang kata pula kita Nabi, bukan. Kan hanya Nabi Aziz pula orang kata. Bukan. Maknanya kita juga disuruh oleh Allah untuk bila sampai ni disuruh Allah ajak mengesakan Allah. Itu nama Rasul. Kita kadang-kadang tak faham apa arti Rasul tu. Rasul pesuruh Allah. Apa yang disuruh tu kan. Tu. Nabi apa Nabi tu? Nabi memikul beban segala makhluk. Kawasan dia berapa ribu orang? 5,000. Menanggung dosa 5,000 orang. Nabi lah tu. Boleh kau buat? Ingat senang nak pakai Nabi. Saya tak nak. Beratnya nak nanggung dosa orang. Itu tadi. Macam seorang suami menanggung dosa isteri. Kalau isteri tak tapi kalau dia dah cakap lepas tak? Berat tak? Nak cakap nak bagi lepas kan? Ini seorang kampung pula 5,000 orang kau nak jadi Nabi . Kalau ustaz pula tengok berapa ramai dia punya 40 orang, 200 orang ada menanggung dosa-dosa tu. Itu pun kalau kenal diri kenal Allah lah. Kalau tidak ustaz biasa je lah, syekh biasa je lah, ulama biasa je lah kan. Tapi kalau betul-betul faham, menangis dia tengok orang kampung dia tak solat, tak dapat hidayah, dia menangis. Ya Allah, dia tak dapat hidayah. Ya Allah, kau jangan apa-apa, kau diamba kau ya Allah. Ini sebelah jiran tu orang kau tak ada, kau penting diri kau sendiri. Tak ada jalan, ya Allah bagi jalan, macam mana aku nak dekati dia. Itu nak jadi ustaz, nak jadi ulama ingat senang. Kalau ada sifat gitu pakailah tu. Pasal saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya bukan syekh, saya bukan apa. Saya dengan Allah. Tak perlu panggil saya ustaz, tak perlu panggil.
Kau nak panggil lantak kau lah, aku tak perlu tu semua. Yang penting aku tahu aku dengan Allah sudah. Aku tahu apa yang Allah Ta'ala dah bagi tugas dengan aku tahu. Alhamdulillah. Aku tak perlu orang nak puji ke tak puji ke, aku tak perlu. Yang penting aku nak dengan selalu Allah. Orang puji ke sama juga, tak puji pun sama. Orang macam ni ke, mana yang terangkuk tak suka ke, fitnah ke, nak bunuh ke, aku tak peduli. Aku penting aku selalu jaga aku dengan. Itu ya aku. Gelaran apa pun nak bagi ke pangkat aku, semua aku bukan berhajat pada. Aku dah cukup dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup. Aman. Jadi kita duduk situ. Jadi kita mendapat mutmainnah yang dibagi oleh Allah SWT. Ketenangan itulah sebenar-benar di sisi Allah. Jadi kita tak sibuk orang tu nak jadi kaya ke, dia dah dapat rebut jawatan apa je, kan? Lantak lah.